namun kita menggunakan pendekatan memahami nama-nama surah. Malam ni insya-Allah kita akan sambung semula surah Al-Hijr. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk merujuk nota yang ada dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni insya-Allah kita akan belajar suratul Hijr dan kita juga akan belajar suratul Nahli. Kita target, kita sasarkan malam ni kita akan habiskan 2 surah. Surah Al-Hijr dengan suratul Nahli. Jadi sesiapa yang telah mempunyai nota, gunakan semula nota yang dibekalkan pada minggu-minggu sebelum ini. Tapi kalau siapa yang tiada nota, nanti insya-Allah akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Siapa tak ada nota, dia boleh rujuk Al-Quran terjemahan. Dan saya minta juga jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mencatat beberapa maklumat-maklumat tambahan. Sebab nota tu ketika saya berikan, saya tidak menulis ataupun menyebut tentang semua maklumat. Tetapi ada beberapa maklumat tambahan yang tuan-tuan kena juga menulis dan mencatat dia supaya tidak terlepas maklumat-maklumat yang penting. Tapi maklumat itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Hijr, kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr adalah surah yang ke-15. Juzuk yang ke-14. Maknanya kita dah sampai juzuk 15. InsyaAllah sebelum kita masuk Ramadan, kita akan cuba habiskan surah-surah yang duduk pada juzuk yang ke-15. InsyaAllah. Kita ada sekali lagi pertemuan pada minggu yang berikutnya sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan insyaAllah kita akan buat juga. Tapi sebelum Ramadan, kita cuba untuk sampai juzuk yang ke-15. InsyaAllah. Jadi malam ni kita belajar dulu surah yang membentuk juzuk 14 iaitu suratu An-Nahli. Surah An-Nahli mengandungi 99 ayat. Kita tidak mempunyai waktu untuk kita bicara 99 ayat tersebut. Tetapi kita cuba melihat, memahami 99 ayat dengan kita merujuk kepada nama surah. Kemudian nanti di hujung nama ini, kita akan sebutkan tema surah Al-Hijr ini apa. Pada minggu lepas, kita telah sebutkan Al-Hijr ini merujuk kepada lokasi tempat tinggalnya kaum Thamud. Okey, surah Al-Hijr maksudnya adalah surah tentang kawasan berbatu. Kawasan berbatu ini sebenarnya merupakan tempat tinggal kaum Thamud. Dalam surah Al-Hijr, kita takkan jumpalah perkataan Samud itu. Tetapi kita akan jumpa dengan perkataan Ashabul Hijr. Kita jumpa perkataan tentang penduduk Hijr. Okey. Dalam nota, kita telah sebut Hijr letak di mana, maka tak perlu saya nak ulang semula tentang kedudukan Al-Hijr ini. Tapi ingat, Al-Hijr adalah kawasan yang berbatu. Kawasan berbatu ini maknanya tempat tinggal kaum Samud ini adalah di kawasan yang mempunyai batu-batu. Jadi kalau kita tengok gambar, mungkin kita boleh tengok gambar yang seperti dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara contoh kawasan berbatu yang dulu kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud, mereka duduk di kawasan berbatu-batu. Kita tengok macam mana mereka mengukir. Jadi dalam surah Al-Hijr ini Allah cerita tentang lokasi tempat kediaman kaum Samud. Okey, kaum Samud dalam Al-Quran kita akan jumpa 2 gelaran. Kadang-kadang Allah panggil kaum Samud, kadang-kadang Allah panggil dia Ashabu Al-Hijr, penduduk kawasan yang berbatu. Jadi tentang Ashabul Hijr ini kita akan jumpa pada ayat yang ke-80 dan kita akan jumpa cerita tentang Ashabul Hijr ini ataupun kaum Samud ini ayat nombor 82 sehinggalah ayat nombor 84. Okey, bermakna apabila kita mengamati ayat yang cerita tentang Ashabul Hijr ni, penduduk yang mendiami kawasan yang berbatu ni, Al-Hijr ini,
kita akan dapati ayat tu dia cerita tentang mereka ni telah buat apa dengan ringkas saja, dan ayat-ayat yang berkaitan akan cerita tentang akhirnya mereka ini dibinasakan oleh Allah. Allah cerita pendek saja tentang kaum Samud ni, tentang Ashabul Hijr ini. Mula-mula Allah cerita tentang mereka duduk di mana dan mereka buat apa. Jadi kalau kita tengok pada ayat nombor 80 sehingga ayat nombor, kita tengok dulu ayat dia. Okey, pada ayat nombor 80 hingga 81. Okey, ini adalah ayat yang berkaitan dengan nama surah yang diambil dengan nama Suratul Hijr. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Hijr, ada ayat-ayat cerita tentang Ashabul Hijr. Jadi kalau kita tengok pada ayat nombor 80, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Hijril Mursalin. Allah kata, dan sesungguhnya penduduk Al-Hijr. Mereka ni telah buat apa? Mereka ni telah kazzaba al-mursalin tu. Mereka telah mendustakan para rasul. Okey, kalau kita baca ayat nombor 80, saya dah sebut minggu lepas. Kenapa Allah menggunakan rasul dalam bilangan banyak? Al-mursalin. Sedangkan rasul mereka hanya seorang, iaitu Nabi Allah Saleh. Kan? Kenapa dia guna nama rasul tu banyak? Kita dah sebut minggu lepas, kalau rasul itu seorang, tapi kalau mendustakan walaupun rasul tu seorang, seolah-olah mereka telah mendustakan ramainya rasul. Sebab itu digunakan perkataan al-mursalin pada ayat nombor 80. Lepas tu Allah Ta'ala cerita kepada kita, Ashabul Hijr ni, yang duduk di kawasan berbatu ini, Allah kata apa? وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُؤْرِضِينَ. Allah kata mereka ni, kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda. Maksudnya, Ashabul Hijr ataupun kaum Samud ni, Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada mereka yang membuktikan Allah itu berkuasa. Maknanya, mereka tahu tentang mukjizat yang ada pada Nabi mereka, iaitu Nabi Saleh. Dan kita tahu cerita Ashabul Hijr, kaum Samud ini, dia dikaitkan dengan mukjizat unta. Tapi Allah tak sebut ayat 81 tentang unta. Kerana apa? Kerana dalam surah Hijr bukan nak panjangkan cerita tentang unta itu. Tu duduk dalam surah lain. Tetapi daripada nama surah itu sendiri, Allah sebenarnya nak tekankan tentang lokasi itu sebenarnya. Sebab tu surah Hijr, surah cerita tentang lokasi. Kenapa dengan lokasi itu? Kita akan baca ayat berikutnya. Okay, Allah kata kami dah beri kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, yang membuktikan bahawa Nabi Saleh itu Rasul, yang Nabi Saleh itu sampaikan adalah dari Allah. Tapi mereka buat apa? Mereka ini berpaling. Okay. Kalau dah berpaling, ayat 82 cerita pasal apa? Ayat nombor 82, Allah ceritakan. Mereka ini, ciri mereka apa? Allah kata, وَكَانُوا yanhituna minal jibali buyutan aminin. Allah kata mereka ni, kan, Allah bagi nikmat pada mereka apa? Mereka boleh memahat sebahagian daripada jibal, gunung-gunung, sebagai apa? Buyuta, sebagai tempat tinggal yang mereka rasa selamat, aman, duduk dekat rumah-rumah yang rumah itu mereka buat di mana? Di gunung-gunung. Mereka pahat rumah-rumah tu. Dan Tuhan kata aminin, dalam keadaan aman. Ni penting juga tentang ayat nombor 82 ni. Jadi kalau kita tengok gambar tu, tengok macam mana mereka boleh pahat pahat gunung tu. Mereka maknanya mesti mereka orang yang kuat, mesti mereka orang yang pakar. So mereka ada rumah, duduk di dalam gunung tu, rumah mereka berada di dalam rumah yang di dalam gunung itu, dalam keadaan aminin, selamat. Okey. Kita lanjutkan lagi. Ayat nombor 83 dengan ayat nombor 84, Allah cerita pada kita, walaupun mereka berada di lokasi kawasan berbatu, kawasan gunung ganang, walaupun mereka boleh duduk berlindung di dalam rumah tu, apa yang berlaku kepada mereka?
Maka Allah mengatakan fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Allah kata meskipun demikian, maknanya Allah bagi tahu walaupun mereka berada di tempat yang selamat, kan? Selamatlah duduk dalam gunung, kawasan berbatu, Al-Hijr tadi tu. Kan? Allah kata walaupun macam tu, mereka telah pun dihantar oleh Allah, dibinasakan oleh Allah oleh sayhatu, pekikan suara yang kena pada mereka pada waktu pagi, pada waktu subuh. Okey, di sini kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor 84 tentang Ashabul Hijr ni. Maka Allah kata fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apa yang mereka telah buat itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Okey, ayat nombor 84. Baik. Kalau kita amati betul-betul ayat 80, 81, 82, 83, 84 cerita tentang Ashabul Hijr, sampaikan Ashabul Hijr ini nama tempat dia itu dijadikan nama surah. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Sebenarnya kenapa dengan Al-Hijr tu? Kenapa dengan kawasan berbatu tu? Kalau kita amati betul-betul, sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita apa? Walaupun duduk berlindung dalam kawasan berbatu macam mana sekalipun, tapi kalau angin yang Allah hantar tu, maksudnya kalau Allah hantar suara yang kuat, habis mereka menjadi binasa. Maksud dia sebenarnya, daripada nama tempat tu, kawasan Al-Hijr tu, dia kawasan berbatu, kawasan gunung ganang yang dipahatkan. Sebenarnya Allah nak cerita tentang dia daripada nama tempat sebenarnya. Allah nak cerita tentang walaupun tempat tu selamat, paling safety sekali lah, kawasan berbatu. Tetapi dengan suara yang kuat, Allah hantar pada waktu subuh, berlakunya suara yang kuat, akhirnya mereka binasa. Walaupun mereka berada di dalam kawasan yang berbatu. Sebab tu nama berbatu tu sebenarnya Allah nak kaitkan walaupun itulah tempat yang paling selamat sekali. Mereka berasa aman duduk dalam tu. Tetapi kalau sampainya azab Allah, tidak ada mana-mana ruang, tempat, lokasi yang boleh elak daripada Allah binasakan. Itulah sebenarnya yang Allah nak cerita pada suratul Hijr. Okey, itu maklumat awal. Oh, patutlah nama lokasi. Kenapa nama lokasi ya? Kenapa nama tempat ya? Rupa-rupanya pada nama tempat tu nak bagi tahu bahawa tempat tu sebenarnya tak selamat. Kalau Allah hantar azab, walaupun kawasan tu berbatu, kau pahatlah rumah tu macam mana sekalipun. Itu sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Okey, nanti kita akan kuatkan lagi cerita Al-Hijr ini dengan ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Hijr juga. Okey, sebelum tu saya telah sebut minggu lepas. Okey, kalau nak faham lagi tentang Ashabul Hijr ini, cerita tentang penduduk kawasan berbatu ni kan, tuan-tuan kena bacalah ayat-ayat lain. Contoh, ini mungkin dalam nota tak ada, kena salin. Tuan-tuan baca dalam suratul Fajri ayat 9, tuan-tuan akan jumpa Allah sebut nama lain mereka adalah Thamud. Ingat tak tadi kita mula-mula? Jadi kalau ingat Hijr, ingat kaum Samud. Ataupun nama lain mereka adalah Ashabu Al-Hijr. Okey. Lepas tu satu lagi ayat lain. Sebab tu kalau nak faham Al-Quran, kena cari ayat-ayat lain dalam surah lain yang ada tema cerita yang sama. Jadi kalau kita buka dalam surah Syu'ara, kita akan jumpa Allah menyebut tentang kaum Samud ni macam mana, watanhituna minal jibali buyutan fariqin. Mereka memahat gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal dengan bersungguh-sungguh. Farihin saya telah ulas pada minggu lepas. Okey, selesai tentang bab tersebut. Okey. Daripada ayat 80 sampai yang kita sebut tadi tu, kita dapat memahami apa? Rupa-rupanya surah Al-Hijr ni Allah nak cerita kepada kita bahawa apabila sampainya azab Allah, kan sampai waktu yang Allah tentukan, maka tidak ada yang boleh menyelamatkan sesiapa pun yang telah mendustakan Rasul mereka, walaupun berada pada kawasan yang berbatu. Okey. Untuk mantapkan lagi maklumat tentang azab kaumnya
Ashabul Hijr ataupun kaum Samud, saya paparkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan minta tuan-tuan salin dan catat. Tuan-tuan catat untuk kita belajar terus tentang kaum Samud. Kalau kita ambil dalam ayat Quran, rupa-rupanya azab yang kaum yang duduk kawasan berbatu tadi, Ashabul Hijr, sebenarnya mereka kena 3 azab. Maksud dia azab yang mereka kena tu sebenarnya ada 3 cara. Tuan-tuan tengok nota yang saya paparkan di skrin tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan salin, nanti cari ayat tu. Cari ayat yang kita nyatakan ni. Okey, sebenar-benarnya, okey, kalau tuan-tuan tanya lah, kenapa kalau ditanyakan, kenapa maklumat ni tak ada di dalam surah Al-Hijr? Kan? Sebenarnya kita yang kena kumpulkan ayat-ayat, ambil, cantumkan ayat-ayat ni, buat satu kesimpulan. Okey, kaum Samud ni azab dia apa? Kalau tuan-tuan tengok di depan nota ni, sebenarnya mula-mula mereka telah diberi warning oleh Nabi Saleh selama 3 hari. Maklumat ni ada dalam surah Hud, ayat nombor 65, nanti patah balik surah Hud. Surah Hud kita dah belajar dah. Kita dah belajar surah Hud dah. Kan? Tetapi rupa-rupanya yang kita belajar dekat surah Hud tempoh hari, rupa-rupanya ada cerita tentang kaum Samud. Dalam surah Hud ayat 65, jumpa. Lepas 3 hari, hari yang keempat subuh tu, barulah masuknya ayat surah Hijr yang kita belajar ayat 83 tadi. Yang kita kata yang Allah Ta'ala menghantar mereka suara yang kuat kan pada waktu subuh. Rupanya surah Al-Hijr ni dia adalah cerita kedua selepas surah Hud. Mula-mula Nabi Allah Saleh bagi warning dulu. 3 hari okey, bagi tempoh kamu 3 hari. Hari keempat subuh tu baru ada satu sayhah, suara yang pekik yang kuat. Okey. Lepas tu berlaku apa tahu sebenarnya? Sebenar-benarnya kalau kita buka surah Al-A'raf ayat 78, sebenarnya kaum Samud tadi, tempat tinggal mereka ni Allah telah menghantar satu gempa bumi yang kuat sebenarnya. Dia panggil Ar-Rajfatu. Tetap bukalah Al-A'raf ayat 78. Lepas gempa bumi tu berlaku, sebenar-benarnya mereka telah disambar petir. Allah menghantar petir untuk menyambar mereka sebenarnya. Tengok dalam surah Fussilat dengan surah Dhariyat ayat 17 Fussilat, surah Dhariyat ayat 345. Nanti tuan-tuan ambil maklumat ni, tuan-tuan akan dapati rupa-rupanya kaum Al-Hijr ini, penduduk Hijr ini, mereka bukan hanya kena pada satu pekikan suara yang kuat, tetapi sebenarnya mereka ada lagi azab yang lain. Okey, ini saya terus bagi maklumat ni sebab lepas ni kita dah takkan jumpa kaum Samud tu secara spesifik. Dia duduk dalam ayat. Tapi sebab kita dah jumpa kaum Samud tu secara spesifik dengan nama surah Al-Hijr tu, maka saya terus bagi maklumat ini. Okey, ada 3 peristiwa dia. Jadi selepas azab ini berlaku, kaum Samud tadi jadi apa? Ashabul Hijr tadi jadi apa? Tuan-tuan kena tengok maklumat yang lain. Buka dalam surah Hud ayat nombor 67. Kita akan jumpa akhirnya mayat-mayat mereka ini bergelimpangan. Terbaring mereka. Nak tahu mereka terbaring bergelimpangan macam mana? Suratul Qamar ayat 31 bagi tahu. Allah kata mereka ni umpama ranting-ranting kayu dan daun-daun yang hancur. Dahsyat tak azab Allah tu? Dahsyat tak azab Allah? Tuan-tuan buka surah yang saya nyatakan ni, tuan-tuan akan dapat jawapan dia. Okey, jelas, nampak tak? Maknanya kesimpulan kita dapat belajar dahsyatnya azab Allah ni. Kan, bayangkan tuan-tuan, maksud dia macam ni, kawasan berbatu dengan suara. Tuan-tuan bayangkan, kita kan siapa? Okey, kan macam ni lah. Tuan-tuan pernah tak cuba tuan-tuan menjerit, tuan-tuan jumpa semut kan? Tuan-tuan jumpa semut, tuan-tuan ambil semut kecil. Cuba tuan-tuan jerit, mati tak semut tu?
Cuba tuan buat. Ambil semut, cuba jerit. Mati tak semut tu? Jerit kuat, tak mati kan? Kita menjerit kuat macam mana sekalipun semut tu tak mati. Bayangkan Allah hantar satu pekikan suara, mati semua kaum Al-Hijr. Ingat duduk dalam kawasan berbatu boleh selamat dari azab Allah. Jadi itulah sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita. Daripada cerita ni keluarlah tema dia. Okey, kita tengok tema dulu. Okey, saya tunjuk tema dia. Lepas tu nanti kita kuatkan tema ni dengan ayat lain. Okey, akhirnya tema dia apa tahu? Rupa-rupanya daripada cerita Ashabul Hijr tadi dengan cerita lain lah, keluarlah tema dia. Sebenarnya tema dia apa? Tema surah Al-Hijr, para ulama keluarkan satu tema Al-Hijr ini ialah sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita yang baca Quran ni, sesiapa yang tak beriman pada Allah, dia mendustakan Rasul dia, wahyu yang diberi kepada Rasulnya, maka mereka ni tak selamat. Allah tak pelihara mereka. Mereka tak selamat. Okey, tengok perkataan tidak selamat Allah tak pelihara. Tak pelihara, tak selamat ni macam mana kita boleh kata jadi tema macam tu? Sebab mereka ingat selamat. Duduk dalam kawasan rumah dalam gunung ingat selamat. Oh, tak selamat sebenarnya. Allah tak selamatkan mereka. Kalau mereka ingkar, tak beriman pada Allah. Macam Ashabu Al-Hijr. Lawan dia balik, kalau nak selamat, maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Okey, dapat tema dia ni. Okey, kita akan kuatkan tema ni, kita akan kuatkan lagi tema ini dengan kita amati ayat-ayat lain yang ada dalam surah Al-Hijr. Tidak cukup hanya ambil pada kisah Ashabul Hijr, tapi kita kena ambil kisah lain untuk memantapkan lagi tentang tema ni. Tema ni dia muncul daripada kisah dalam kisah Ashabul Hijr tadilah. Okey, tapi nak mantapkan lagi tema ni, kita akan tengok ayat-ayat lain. Okey, kita tengok ayat lain begini. Tengok ayat lain Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan akan jumpa satu kisah lain, iaitu kisah kaum Lut. Kisah kaum Nabi Allah Lut yang Allah binasakan. Jadi begini, tuan-tuan kalau baca dalam satu surah tu, tuan-tuan kena kritis bertanya, kenapa cerita ini diletakkan dalam surah ini? Tetap faham tak? Cerita Nabi-Nabi ni banyak. Tapi kenapa dalam surah Al-Hijr, penceritaan itu Allah pilih cerita tu tepat sesuai pada surah itu. Ini kita kena belajar wahyu. Allah tak akan pilih cerita yang tak ada link, yang tak connect dengan nama surah tu. Jadi sebenarnya Allah ada paparkan kisah kaum Lut dalam surah Al-Hijr. Maknanya kisah kaum Lut ini, dia menguatkan lagi tema yang kita belajar tadi tu. Dan dia menguatkan lagi kisah Ashabul Hijr yang Allah binasakan. Jadi kalau kita baca kisah kaum Lut kan, kenapa Allah pilih kaum Lut itu dalam surah Al-Hijr? Okey, kalau tetap perhatikan baik-baik, kita akan jumpa dia punya hubung kait dia. Okey, kalau kita baca dalam kisah kaum Lut ni, kita tengok, kita jumpa ayat 71, 72, 73 dan 74 dan 75. Kisah kaum Lut ni 71, 72, 73, 74, 75. Okey. Okey, persoalannya dia begini. Quran dari Allah. Tentu peletakan plot cerita kisah kaum Lut dibinasakan mesti ada sebab. Kenapa cerita tu ada dalam tu? Mesti ada sebab. Tetap baca. Iyalah kan, rupa-rupanya ada persamaan lah. Macam Ashabul Hijr tadi. Okay, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan bacalah ayat 71 sampai habis lah. Kita tak sempat lah nak ulas ayat ni sebab kita bukan masuk slot mengulas cerita-cerita. Cuma saya nak sebut saja contoh cerita tu supaya kita boleh lihat peletakan cerita itu kuat sesuai dengan kisah Ashabul Hijr dan dia menjadi menguatkan lagi tema yang telah kita belajar tadi. Kalau kita belajar kisah Lut 71, 72, kita ambil 73 teruslah. Ambil 73. Okey, 73. Tuan-tuan akan jumpa
yang Allah cerita pasal kaum Lut ni apa? Allah kata fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Tengok ayat 73 baik-baik. Ayat 73 Allah kata akhirnya mereka dibinasakan dengan letusan suara yang kuat pada waktu terbit matahari. Okey. Cuba tuan-tuan patah balik, tengok ayat nombor 83 kisah kaum Ashabul Hijr. Sama tak macam ayat 73 ni? Contohkan kita tengok balik kita tengok Tengok balik ayat 83 tadi. Tengok 83. Kita tunjuk ayat nombor 83. Ni 83 surah Hijr kan? Ini pasal kaum Hijr kan? Tengok Allah kata sama tak dia punya bunyi ayat dia. Fa akhadhathumus sayhah. Sama macam kaum Lut tadi. Ini ayat nombor 3. Tu ayat 7 ayat nombor 73. 83 dengan 73 pasangan dia. Ayat dia samalah bunyi dia, tapi dalam kaum Ashabul Hijr Allah sebut musbihin waktu subuh. Tapi kalau tengok kaum Lut tadi Allah musnahkan dia pada bila? Musyrikin. Musyrikin ni ketika matahari terbit. Maknanya subuh habis saja matahari terbit, Allah hantar suara yang kuat yang mematikan kaum Lut itu. Samalah dia punya azab. Sama tak? Sama. Letusan suara juga. Suara yang kuat juga. Samalah tadi waktu subuh. Ni waktu terbit matahari. Mempunyai persamaan dia. Dan kalau kita baca lagi ayat nombor 74, kita akan dapati macam mana teruknya yang Allah nak binasakan tadi tu. Kalau kita jumpa ayat nombor 74, Allah kata faja'alna 'aliha safilaha. Allah kata kami tunggang terbalikkan negeri kaum Lut itu. Lepas tu Allah kata wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang dibakar. Okey. Kalau kita amati betul-betul kisah kaum Lut, plot cerita kaum Lut duduk dalam surah Al-Hijr, sebenarnya Allah Ta'ala nak menghubung kaitkan bagaimana Allah Ta'ala binasakan kaum Al-Hijr itu yang mempunyai persamaan macam Allah binasakan kaum Lut ini. Maknanya kalau kita pergi pada tema tadi, kan tema tadi apa? Tiada siapa yang Allah akan selamatkan, yang Allah akan pelihara, yang Allah akan jaga kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Maka contoh ceritanya diambil kisah kaum Lut. Kan? Kita tengok ada 3 jenis azab dia. Jadi ringkasan dia, tuan-tuan salin. Dekat nota tu tak ada. Inilah ringkasan jenis-jenis azab yang berlaku kepada kaum Lut tadi. Kita boleh buat dia punya susunan dia macam ni. Kalau kita baca Quran tadi kan, susunan dia begini. Mula-mula Allah Ta'ala hantar satu suara yang kuat ketika matahari terbit. Ini surah Al-Hijr, ayat 73. Lepas kaum Lut ini dapat dengar satu suara yang kuat ketika matahari terbit, Allah terbalikkan negeri mereka yang bawah naik jadi ke atas, yang ke atas dia jadi ke bawah. Ambil semula maklumat dalam surah Hijr ayat nombor 74. Dan kalau tuan-tuan nak tambah maklumat, ambil balik surah Hud ayat nombor 82. Tengok, kita dah belajar surah Hud rupa-rupanya ada pertalian surah Hud dengan surah Al-Hijr juga. Kemudian, kita ambil semula surah Hijr ayat 74, kita akan dapat maklumat rupa-rupanya lepas Allah terbalikkan tu, Allah hantar angin yang kuat, Allah hujankan mereka, kaum Lut itu dengan batu, tapi batu tu dibakar. Batu tu sebenarnya daripada tanah yang dibakar. Okey, dapat tak 3 maklumat ni? Inilah azab yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum Lut. Maknanya mereka boleh selamatkan diri tak? Mereka tak boleh selamatkan diri. Sama tak macam Ashabul Hijr tak boleh selamatkan diri? Ya, Allah tak lindung mereka, Allah tak jaga mereka. Okey. Untuk mantapkan lagi plot cerita Ashabul Hijr tadi dengan kaum Lut ini, Allah bawa kita satu lagi cerita. Cerita apa? Cerita kisah kaum Nabi Allah Syuaib AS yang dibinasakan. Tuan-tuan perhatikan baik-baik cerita ni supaya kita akan mendapat menambahkan apa iman kita, minat lagi nak kaji ayat Quran ni.
Kan? Kita tengok kisah kaum Nabi Syuaib. Sebelum tu, saya nak tanya juga soalan pada tuan-tuan dan puan. Sebelum tu, saya nak tanya soalan kat tuan-tuan dan puan. Boleh? Okey, soalan dia adalah, kan? Soalan dia adalah, ada soalan tadi ke mana kisah Nabi Syuaib tadi? Soalan dia tadi itulah. Kenapa kisah Nabi Syuaib ni ada dalam surah Al-Hijr juga, macam kisah kaum Lut tadi? Kenapa? Okey, sebelum jawab soalan ni, kita tengok dulu kisah kaum Syuaib yang Allah binasakan. Okey. Tuan-tuan tengok ayat 78, ayat nombor 79, kita akan jumpa kisah kaum Nabi Allah Syuaib. 2 ayat saja. Ayat dia, Allah kata kepada kita semua, wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Allah kata, dan sebenarnya penduduk Aikah adalah orang-orang yang benar-benar zalim. Ini Allah kata penduduk ashabul Aikah. Lepas tu Allah kata mereka sangat zalim ni, benar-benar jadi zalim ni, Allah buat apa kepada mereka? Fantaqamna minhum wa innahuma labi imaim mubin. Kita tengok pada ayat tu Allah kata labi imamim mubin. Allah kata, maka kami telah balas kezaliman mereka dengan azab yang dibinasakan, dan sesungguhnya kedua-dua itu, maksudnya cerita tentang Ashabul Aikah tadi itu, sebenarnya tempat dia ni orang boleh jumpa, orang lalu lalang pergi berdagang, mereka jumpa tempat kisah kaum Nabi Allah Syuaib yang telah Allah binasakan ini. Tetapi kita tahu ini cerita pasal kebinasaan mereka. Okey, sekarang kita pecahkan persoalan tadi. Kenapa kisah Nabi Allah Syuaib ini Allah letak dalam surah Al-Hijr juga? Okey, sebelum tu juga, tuan-tuan, sebelum saya terlupa, okey, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Allah Syuaib, okey, dia ada 2 gelaran. Dia sama macam kaum Samud. Kaum Samud kadang-kadang dipanggil Samud, kadang-kadang dipanggil Ashabul Hijr. Kaum Nabi Allah Syuaib dia ada 2 gelaran. Kadang-kadang dipanggil Ashabul Madian, kadang-kadang dipanggil Ashabul Aikah. Kalau jumpa Ashabul Madian, dialah kaum Nabi Allah Syuaib. Kalau jumpa istilah Ashabul Aikah, dia juga adalah kaum Nabi Allah Syuaib, kaum yang sama, bukan 2 kaum yang berbeza. Tak, sebenarnya dia adalah kaum yang sama. Ashabul Madian, dia juga Ashabul Aikah. Ashabul Aikah, dia juga Ashabul Madian. Okey, kita pecahkan persoalan tadi. Kenapa kisah Nabi Allah Syuaib duduk dalam surah Al-Hijr? Jawapan dia sebenarnya ada dalam surah Hud. Kita dah belajar dah dulu, tapi kita tak ambil lah kisah Nabi Allah Syuaib tu, sebab kita fokus pasal kisah Nabi Hud. Okey. Kalau kita buka dalam surah Hud ayat 94-95, boleh jumpa muka surat nombor 232, tuan-tuan akan mendapati rupa-rupanya peletakan cerita kaum Nabi Allah Syuaib dalam surah Al-Hijr, rupa-rupanya ada persamaan azab macam kaum Al-Hijr. Allah sebut terang-terang azabnya sama. Kita buka surah Hud ayat nombor 94-95. Tak apa, dalam dekat nota ni, lepas skrin saya tunjukkan tuan-tuan puan. Tuan-tuan tengoklah dekat depan ni untuk memudahkan. Tuan-tuan tengok jawapan dia. Walaupun dalam nota saya beri tak ada maklumat ni, tuan-tuan kena salin lah. Okey, kalau kita buka ayat nombor 94-95 ni surah Hud. Nah, kita patah balik surah Hud. Sebenarnya kita tak cerita kisah Nabi Allah Syuaib panjang lebar dalam surah Hud sebab kita fokus kisah Nabi Allah Hud. Tapi kita ambil balik maklumat dalam surah Hud untuk kita mendapatkan penjelasan, pencerahan kenapa cerita kaum Nabi Syuaib duduk dalam surah Hud ini. Dalam surah Al-Hijr. Rupa-rupanya Allah kata ayat nombor 94. Tuan-tuan baca ayat nombor 94. Kalau kita baca ayat nombor 94 dan 95, tengok Allah kata apa. Allah kata kepada kita, Allah Ta'ala selamatkan siapa? Walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Allah kata, dan apabila tiba keputusan kami, sampai ketentuan Allah nak azab, kami selamatkan Syuaib dan umat dia yang beriman, yang ikut dia dengan rahmat kami. Lepas tu Allah kata orang yang zalim tu kami binasakan dengan suara yang kuat. Macam sama je macam kaum Al-Hijr. Sayhah, suara yang kuat. Ya, memang sama azab dia. Lepas tu Allah kata, apa jadi kepada kaum Nabi Syuaib ni? Fi diyarihim jasimin. Mereka mati bergelimpangan di tempat masing-masing.
Ayat 95. Perhatikan ayat 95 Allah bagi jawapan. Allah kata apa? Allah kata, "Ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Thamud." Cuba tengok ayat 95. Allah sebut tentang kaum Samud kan? Allah kata, ingatlah sesungguhnya kebinasaan bagi penduduk Madian. Ini maksudnya kaum Nabi Syuaib tadi itu, Ashabul Aikah tadi itu, sebagaimana binasanya kaum Samud. Gariskan perkataan, kama ba'idat Thamud. Macam mana Allah kata penduduk Madian itu, Allah binasakan mereka sebagaimana binasanya kaum Samud tadi. Oh, kaum Samud tu ada dalam surah apa binasa? Antaranya dalam surah Al-Hijr. Berdasarkan maklumat ini, tuan-tuan berilah jawapan. Tepat tak pemilihan cerita kaum Lut dengan kaum Samud, dengan kaum Syuaib duduk dalam surah Al-Hijr? Kita akan belajar bahawa rupanya Allah letak cerita tu bukan sebab suka-suka. Rupa-rupanya cerita tiga-tiga itu sama saja. Binasa, binasa, binasa. Binasa macam mana? Dengan sayhah, kaum Lut pun dengan sayhah, kaum Syuaib Madian pun dengan sayhah. Allah binasakan. Walaupun kita tak jumpa dalam surah Hijr, kaum Syuaib ni Allah sebut dengan perkataan sayhah. Tapi kita jumpa dalam maklumat lain, rupanya azab dia sama saja. Macam kaum Al-Hijr. Berdasarkan tiga cerita ni, jadi betul tak tema yang kita buat tadi tu? Nampak tak tema yang kita katakan tadi apa? Tema dia apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga, tidak akan memelihara sesiapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Okay, nampak? Daripada tiga cerita tadi. Tapi kita ambil lagi maklumat dalam surah Al-Hijr ni, nak mantapkan lagi tentang tema ni. Tentang Allah jaga satu kaum, Allah tak jaga satu kaum. Allah binasakan satu kaum, Allah binasakan satu kumpulan, Allah jaga satu kumpulan. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang tema jaga dan tak jaga ni, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat dalam surah Al-Hijr. Tapi sebelum saya terlupa, ya Allah. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan catat dulu, catat. Cepat-cepat sikit catatnya. Nak tulis jenis azab kaum Syuaib apa. Jenis azab kaum Syuaib ni, dia sama kan Quran sebut tadi tu kan. Dia ada persamaan macam Ashabul Hijr tadi. Dapat gempa bumi yang kuat, dapat suara pekikan yang kuat. Tuan-tuan salin. Surah Al-A'raf ayat 91-92, cerita kaum Syuaib dapat gempa bumi Ar-Rajfah, gempa bumi yang kuat. Lepas tu mereka dapat suara pekikan suara yang sangat kuat. Tengok surah Hud ayat 15-16. Dan ada perbezaan sedikit. Kaum Samud ini, kalau kaum Hijr tadi, mereka disambar petir kan. Perbezaan dekat kaum Syuaib ini, Ashabul Madian ini, mereka Allah datangkan awan az-zullah, awan hitam yang panas. Surah Syu'ara ayat 189. Tuan-tuan salin. Nanti kalau tuan-tuan nak cari maklumat ni lebih lengkap, bacalah surah Syu'ara ayat 189. Tetapi dua azab yang pertama itu sama macam Ashabu Al-Hijr. Tapi tuan-tuan kena cari jawapan. Tuan-tuan cari jawapan. Kenapa mereka dapat awan hitam? Tuan-tuan akan dapat jawapannya dalam Syu'ara. Baca surah Syu'ara, nanti tuan akan jawapan. Kenapa Allah azab mereka dengan awan yang hitam? Ada sebab dia. Tapi kita tak ceritalah pada malam ni. Itu kerja rumah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak sebut, kita nak belajar bahawa rupanya ayat-ayat dalam surah Al-Hijr ini yang bentuk cerita-cerita tadi sebenarnya ada persamaan. Daripada persamaan penceritaan itu, maka keluarlah tema dia. Dan tema tadi kita nak mantapkan sikit lagi maklumat. Boleh tuan-tuan puan? Okey, tuan-tuan tengok ayat-ayat yang saya nak bentangkan ini. Kita tengok ayat-ayat kita nak bentangkan ni. Okey, ni tema dia kan? Tema dia sebenarnya lebih kepada
Allah pelihara dan Allah tak pelihara. Itu sebenarnya tema dia. Tema dia Allah nak pelihara orang yang beriman pada Rasul dan umat dia yang ikut dia. Dan Allah tidak pelihara, Allah tidak jaga orang yang mendustakan ayat Allah. Maka model ataupun contoh yang paling dekat sekali yang Allah tak selamatkan mereka, Allah tak jaga mereka, tak pelihara mereka, yang nama surah itulah Ashabul Hijr tadi. Lepas tu pula, kenapa dengan Hijr? Kawasan yang berbatu. Okey, kita tengok ayat berikutnya. Ini masih surah Hijr ya. Ini masih surah Hijr. Kita tak lari pada surah Hijr lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk mantapkan lagi tema ini, kan, tuan-tuan tengok ayat yang berikutnya. Dalam surah Hijr juga. Yang ni kita nak belajar ayat juga ya. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya tak tahu sama ada nota ada ke ada nota kan, maklumat ni kan? Ada tak ada nota? Sekejap saya tengok nota. Ada, dan nota saya ada beri. Okey, macam ni. Kalau tuan-tuan buka ayat-ayat yang saya sebut ni, ada surah Hijr ni, tuan-tuan akan jumpa cara ayat tu. Maksudnya Allah Ta'ala ketika dia menyebut tentang Quran, langit, rezeki, air hujan, anak-anak Adam ni, tuan-tuan akan jumpa pada kisah Quran, pada kisah langit, pada kisah rezeki, pada kisah air hujan, kisah anak-anak Adam ni, dia punya ayat dia kan. Ayat dia berkaitan tentang Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga. Maksud dia macam ni. Kalau baca ayat pasal Quran, kejap lagi kita akan bentangkan, Allah kata dia jaga Quran, Allah jaga langit, Allah pelihara rezeki, Allah pelihara air hujan, Allah pelihara anak Adam. Kenapa ayat dia bunyi pelihara, pelihara, jaga, pelihara dan jaga? Sebab itulah. Sebab itu daripada cerita ni keluarlah tema tadi. Allah tidak memelihara orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Allah tak pelihara, Allah tak jaga dia. Jadi kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan akan bersetuju dengan saya. Rupa-rupanya memang betul lah. Tema tadi tu berdasarkan dibaca ayat tadi, tuan-tuan akan jumpa. Okey, jom. Kita pergi kepada ayat-ayat yang kita nak tengok Allah sebut jaga, 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 pelihara, pelihara. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, satu contoh kita tengok pasal Quran. Saya dah warnakan merah tu. Lepas tu saya gariskan makna dia. Okey, kita tengok ini pasal Quran ya. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Okey, Allah kata sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr tu, ingat az-zikra adalah nama lain bagi Quran. Kadang-kadang Allah guna Quran, kadang-kadang Allah guna az-zikr. Zikir sini adalah Quran. Allah kata sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang lahafizun. Hafizun tu apa? Hafiz maknanya jaga, pelihara. Tapi ayat ni pasal Quran. Okey, maknanya Allah bagi tahu. Sebenarnya kalau kita bacakan, dia punya hujung dia Allah nak kata Quran yang kami turunkan, kami jaga dia. Kami jaga dia. Okey, tengok perkataan lahafizun ya, jaga ya. Okey. Jaga kat sini apa? Apa maksud pelihara dekat sini? Tuan-tuan kena tambah. Tuan-tuan kena tulislah. Okey, salah satu maksud Allah pelihara Quran ni adalah tidak ada orang boleh menambah mana-mana ayat, mana-mana huruf, dan tidak ada orang boleh buang mana-mana ayat, mana-mana huruf di dalam Quran. Itu cara Allah pelihara Quran ni. Dia tak macam kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain Allah tak jamin untuk dijaga dia. Tapi Quran Allah jaga. Tuan-tuan tolong pegang perkataan lahafizun, jaga tadi ya. Sebab kita nak kuatkan tema tadi dan kita nak kuatkan 3 kisah tadi. Okey. Selesai? Okey, kita ambil ayat lain. Dalam surah Hijr lagi. Kita study lagi surah Hijr. Allah Ta'ala kata apa? Ini tentang jaga langit. Tengok Allah jaga langit. Kan? Tadi jaga Quran, pelihara Quran. Tengok Allah pelihara langit. Allah kata apa? وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا. Nampak tak huruf merah yang saya telah warnakan dengan warna merah? وَحَفِظْنَاهَا. وَحَفِظْنَاهَا ni orang yang pelihara. Allah pelihara. Pelihara apa? Pada langit. Tengok Allah kata. Dan sesungguhnya kami telah jadikan di langit bintang-bintang dan kami hias langit itu bagi cantik supaya orang nampak cantik langit itu. Dengan apa? Dengan bintang-bintang tu. Lepas tu Allah kata apa langit tu? Allah kata kami pelihara langit itu daripada setiap syaitan yang direjam. Okey.
kita berhenti pada ayat ni, tengok amati, oh Allah kata langit tu Allah jaga daripada syaitan yang direjam. Apa yang syaitan ni buat? Apa yang Allah nak jaga pasal langit ni daripada syaitan diterjam? Okey, tuan-tuan kena ambil ayat nombor 18 dapat jawapan dia. Allah jaga langit ni daripada syaitan yang diterjam tu jaga apa? Nanti kena ambil ayat nombor 18. Kalau kita baca ayat nombor 18. Cuma dalam nota saya tak bawa ayat nombor 18 tu, saya tertinggal. Tadi tuan-tuan kena ambil ayat 18 untuk mendapat jawapan macam mana Allah jaga langit tu. Allah beritahu tadi Allah telah menjaga langit daripada syaitan yang direjam. Kenapa Allah jaga langit daripada syaitan? Syaitan nak buat apa? Baca ayat nombor 18, macam mana Allah jaga langit tu? Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Allah kata kecuali syaitan yang mencuri dengar percakapan. Cakap siapa tahu? Sebenarnya dekat langit ni malaikat-malaikat dapat berita wahyu, dapat arahan Allah, takdir Allah mereka nak jalan. Rupa-rupanya di langit-langit ni ada syaitan-syaitan jin-jin. Syaitan daripada kumpulan jin, mereka curi, mengitip, mereka cuba dengar berita-berita di langit. Maka kalau mereka dengar, kata Allah, mereka akan diburu dan diikuti dengan api yang menyala. Shihabun mubin maknanya meteor, tahi bintang tu Allah gunakan untuk lontar kepada mana-mana syaitan yang cuba mendengar berita langit tu. Okey, tuan jelas tak? Okey, ini surah Hijr. Kalau kita fikir, kalau kita amati betul-betul kan, kenapa pula kaitan syaitan langit Allah jaga dengan nama surah Al-Hijr tadi? Kita akan nampak macam banyaknya tajuk. Tapi sebenarnya dia pergi kepada satu je. Dia pergi kepada satu, sebenarnya Allah nak cerita. Ingat tak tema tadi tu? Apa tu penting tema tadi? Sebenarnya dia pergi kepada penjagaan, pemeliharaan Allah. Maka Allah buktikan. Quran, Allah jaga dia. Langit, Allah jaga dia. Okey, kalau tuan-tuan baca ayat ni, ayat nombor berapa? 16, 17 dan 18, tuan-tuan akan dapat maklumat Allah jaga langit tu daripada syaitan. Okey, sebelum tu saya minta tuan-tuan tambah maklumat sedikit. Okey, apa makna syaitanur rajim tu? Ni kalau yang ini kita pergi kepada tadabbur ayat sikitlah kan. Kita pergi ambil pada belajar sikit ayat kalimah dalam surah ni, kita akan dapati apa makna rajim. Kau tanyakan apa makna rajim kat sini? Apa makna syaitanur rajim? Apa makna rajim? Rajim yang direjam kan? Apa makna direjam? Tuan tulis, tuan salin. Apa makna direjam? Okey, menurut Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi, yang direjam ni maksudnya al-marjum. Yang direjam maksud apa? Yang tulisan hitam ni. Sesuatu yang dihalau atau dicampak atau dibinasakan dan dijauhkan daripada kebaikan, itu dipanggil yang direjam. Jadi syaitan yang direjam ni maknanya syaitan yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada mendapat sebarang kebaikan. Sebab rejam ni dia lontarkan. Baling dia, lontar dia. Maknanya syaitanur rajim ni maknanya syaitan yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada mendapat sebarang kebaikan. Tapi fokusnya sebenarnya Allah nak cerita pasal langit tu Allah jaga. Okay, Allah jaga di langit tu dia ada bintang. Jadi maklumat lain tolong tulis, tolong tambah. Daripada ayat yang kita belajar tadi pasal langit Allah jaga tadi, kita dapat maklumat lain rupa-rupanya. Rupa-rupanya Allah cerita dekat langit tu dia ada bintang. Lepas tu bintang ni Allah cantikkan dia. Langit ni Allah cantikkan dia supaya orang nampak. Cantikkan dia macam mana? Allah cantikkan dengan ada bintang-bintang tu lah. Keluar cahaya-cahaya tadi. Lepas tu kalau kita belajar pada ayat yang sama, kan Allah jaga langit daripada syaitan terjam. Kan? Yang mencuri berita-berita langit. Jadi kita dapat fungsi kedua bintang sebenarnya digunakan untuk merejam syaitan. Dan dalam surah lain, sebenarnya langit itu, bintang yang Allah ciptakan di langit itu, sebenarnya fungsi ketiga adalah untuk sebagai petunjuk arah sebenarnya. Tapi tak ada dalam surah Al-Hijr. Tapi dalam surah Hijr tadi, kalau kita belajar bentuk ayat saja, kita akan dapat banyak maklumat. Tapi kita tak belajar fokus pada ayat. Kita nak fokus pada nama surah. Tapi sebab kita dah jumpa ayat ni kan, saya sentuhlah. Kita bicaralah sedikit, ulahlah sikit ayat ni supaya kita dapat juga maklumat tambahan daripada ayat tadi tu. Okey, ni cerita pasal Allah jaga langit. Okey, jom kita tengok pula Allah jaga apa pula. Baca surah Hijr, Allah cerita tentang dia menjaga air yang Allah bawa turun dari langit.
Tuan baca ayat dia. Kenapa ayat dia macam sama-sama macam jaga Quran? Dia konsep dia tentang jaga Quran, jaga langit, jaga air Allah bawa turun. Kalau kita baca pada ayat tu, Allah cerita tentang wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Allah kata dan kami hantarkan angin. Riyah, Ar-riyah ni sebenarnya dia adalah banyak angin. Tapi di sini terjemah Melayu angin. Nanti saya akan terangkan sedikit maklumat lepas ni tentang angin ni. Okey, tuan-tuan tengok pasal angin ni. Allah kata, kami hantarkan angin-angin. Angin tu fungsinya untuk bawakan air sebagai pemindah benih. Sebab kan angin ni kan dia kaitan dengan awan kan. Lepas tu Allah kata, kami turunkanlah hujan. Air hujan tu turun daripada langit sampai dekat bumi ni kata Allah. Air tu kamu guna untuk minum. Dan yang penting dekat hujung tu. Allah kata wama antum lahu bikhazinin. Allah kata dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Sebenarnya Allah nak cerita pasal apa air tu? Sebenarnya bukan sekadar Allah nak kata air dari langit tu yang turun dengan ada kaitan dengan angin yang tolak awan, angin yang bentuk awan tadi tu kan. Tapi sebenarnya hujung tu yang kita nak ambil untuk kita kaitkan dengan tema ni. Allah kata air yang turun tu bukan korang yang jaga dia. Kami yang jaga dia kata Allah. Jaga tu Allah jaga. Maksudnya Allah jaga. Air turun tu Allah yang akan jaga dia. Nak letak kat sungai berapa banyak, nak letak dekat nak letak dalam tanah berapa banyak, dekat lembah-lembah mana nak letak. Air kita turun langit ni tersimpan dalam tanah. Jadi yang jaga air tu bukan syarikat air yang jaga air dalam tanah ni. Yang jaganya adalah Allah. Yang menjaganya adalah Allah. Allah kata bukanlah kamu yang menyimpannya. Maknanya bukanlah kamu yang menjaga dia. Allah yang jaga. Allah yang tahu berapa banyak sukatan air yang ada di dalam tanah yang turun daripada langit tadi. Okey, kat sini. Kita nak cerita pasal jaga tadi. Okey, kita ambil kejap ada waktu lagi tak sebelum saya nak terlambat ni. Okey. Saya simpan sekejap maklumat pasal angin ni. Kita pergi kepada ayat lain sekejap. Nak cerita tentang Allah jaga anak Adam. Tengok ya, cerita pasal anak Adam. Ketika Allah cerita pada kita dalam surah Hijr, pasal Allah cerita pasal iblis kan. Tapi hujungnya pasal Allah jaga anak Adam. Tengok ayat nombor 39. Allah kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani la udzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Allah kata iblis ni dia berkata kepada Allah. Dia kata ya Rabbku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, sesungguhnya aku akan menghiasi mereka. Maksudnya syaitan bagi tahu mana-mana maksiat nampak salah, dia akan hias jadi tak salah. Kepada siapa? Kepada mereka. Siapa? Dia berjanji nak goda Adam, nak goda zuriat Adam dekat dunia ni. Caranya macam mana? Mereka akan menghiasi maksiat itu jadi macam tak maksiat. Lepas tu syaitan kata apa? Iblis kata apa? Aku akan menyesatkan mereka semua. Okey? Lepas tu ayat 40. Mereka kata apa? Tengok tengok. Iblis tu sendiri dah bagi tahu dia punya weakness dia apa. Dia sendiri dah bagi tahu kekurangan dia apa. Walaupun tadi dia sungguh-sungguh kata, aku bersumpah, ayat ni sebenarnya bersumpah sebenarnya. Syaitan bersumpah. Dia kata, aku benar-benar akan sesatkan mereka. Kan? Bawa kepada mereka buat maksiat dengan cara hias maksiat tu. Dan aku kesesatkan mereka, kata Iblis. Tapi Iblis kata apa? Kecuali mana-mana hamba-Mu yang mukhlasin, yang bebas daripada melakukan kesyirikan yang ikhlas. Tengok. Maknanya ayat 40 ni, dia pergi kepada ada makhluk Allah yang Allah jaga. Okey, yang Allah jaga Okey, dah dapat maklumat tersebut? Okey, begini. Kita dah baca cerita pasal anak-anak Adam, ada yang Allah jaga. Dan ada anak Adam yang Allah tak jaga dia. Sebab syaitan kata ada sesat kan. Ketika kita baca pasal angin tadi, pasal air kan, Allah cerita Allah lah yang akan jaga air tadi. Okey. Lepas tu ketika kita baca pasal langit yang Allah jaga tadi, Allah jaga dia daripada syaitan terjam. Pasal jaga juga, pelihara juga. Lepas tu ketika kita baca pasal Quran, Allah kata dia menjaga Quran. Okey. Daripada cerita tentang jaga, pelihara tadi tu, okey. Cuba tengok tema dia. Patah balik kepada tema.
Sesuai tak kalau kita buat tema macam ni? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memelihara sesiapa yang mendustakan ayat Allah. Jadi cara Allah nak, maksud dia ada dua lah. Ada Allah pelihara, ada Allah tak pelihara. Contoh Allah pelihara siapa? Contoh yang Allah pelihara siapa? Tentulah orang yang ikut para Rasul tu. Contoh manusia Allah tak pelihara siapa? Kaum Hijr tadi. Walaupun kau duduk dalam rumah daripada gunung yang kau duduk dibuat rumah tadi, kau ingat kau selamat, kau tidak akan dijaga oleh Allah daripada azab tadi. Lepas tu kita baca ayat-ayat lain tadi pun Allah sebut tentang jaga Quran. Jadi tuan-tuan akan dapati memang kenalah, tepatlah tema ni cerita tentang penjagaan Allah kepada orang yang beriman. Allah tidak menjaga kepada orang yang tidak beriman. Seperti mana Allah jaga langit, Allah jaga Quran, Allah jaga daripada hamba-hamba hasil syaitan dan sebagainya. Okey, kemudian nak mantapkan lagi tema tadi, jom kita semua melihat kepada pembukaan dengan penutup surah Al-Hijr. Tuan-tuan akan dapat maklumat yang sama tentang ada yang Allah jaga, ada yang Allah tak jaga. Kalau kita buka surah Al-Hijr, ayat yang mula-mula lah. Ayat mula-mula ni, kita terus ambil ayat nombor 2, ayat nombor 3, ayat nombor 4. Okey, tuan-tuan tengok ya. Baca mula-mula ayat dalam surah Hijr pun, tuan-tuan akan dapati kenapa Allah sebut awal-awal lagi surah Hijr tentang dia nak binasakan. Kalau kita tengok dulu ayat nombor 2, tengok nombor 2 dulu. Allah kata rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ni Allah cerita di hari akhirat orang kafir kan. Dia sangat berkeinginan untuk mereka jadilah orang Islam sebab mereka dah masuk neraka. Mereka tahu mereka diazab tadi, jadi mereka sangat mengimpikan, kalaulah aku jadi orang Islam yang benar-benar Islam dulu, menyerah diri, kan aku selamat. Okey. Lepas tu ayat nombor 3 Allah cerita tentang apa? Ayat nombor 3 ni Allah kata, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Allah kata, biarlah mereka Muhammad. Mereka nak buat apa, biarkan. Mereka nak makan, mereka nak happy, go lucky, nak senang-senang, dengan kemewahan dunia, dilayak-layangan, biarkan mereka. Nanti mereka tahulah akibat dia. Lepas tu ayat 4. Tengok ayat 4. Allah kata, dan tidak kami hancurkan sebuah negeri melainkan ada baginya tempoh tertentu yang diketahui. Kalau kita baca surah Hijr ayat mula-mula, mula-mula lagi Allah dah kata nak hancurkan sesuatu kaum. Maknanya apa? Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa ada kaum yang tak akan Allah jaga. Allah tak akan pelihara mereka. Dia tak akan dapat di bawah protection Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kita baca ayat. Tapi mungkin kita tak faham lah. Kenapa mula-mula Allah nak cerita tentang orang yang dibinasakan? Kan? Sebab kita tak belajar yang tadi tu. Tapi lepas kita belajar kan, ya Allah, rupa-rupanya awal-awal ayat lagi dalam surah Hijr Allah dah bagi tahu tema tu sebenarnya. Kan? Lepas tu kalau nak tahu lagi, nak mantapkan lagi tema, jom kita pergi ayat last kali surah Hijr. Tengok Allah kata pasal apa? Tengok ya. Perhatikan baik-baik. Allah bagi tahu tentang apa? Rupanya ayat penutup surah Al-Hijr Allah cerita tentang penjagaan juga. Allah jaga siapa? Allah nak jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jom kita pergi pada ayat dia. Ayat nombor 95-96. Ni dekat ayat hujung-hujung lah. Sebab surah Hijr kan 99 kan. Tengok Allah kata apa tentang Nabi Muhammad. Allah kata, inna kafainakal mustahzi'in. Kalau kita baca ayat ni kan, ayat ni dia bunyi kata apa? Allah kata, sesungguhnya kami tetap akan menjagamu daripada kejahatan orang yang nak ejek-ejek mempersenda-senda kaum Muhammad. Okey, kalau kita baca ayat nombor 94, dalam surah Al-Hijr, Allah kata, Muhammad, keteruskan sampaikan dakwah. Terus terang. Tak perlu sembunyikan. Okey, lepas tu Allah kata, ketika kau sampaikan dakwah, kau jangan risau Muhammad. Kami akan jaga engkau. Kami akan protect engkau. Kami akan jaga engkau daripada orang-orang yang mempersenda-sendakan engkau. Yang mengolok-olok engkau. Kami akan jaga. Janganlah kita baca ayat ni kan. Pasal jaga juga kan. Sama macam Allah cerita, jaga langit, jaga Quran, jaga air. Kan? Allah tetap
kata jaga Nabi SAW. Maknanya kalau kita baca ayat 95 ni, kita akan dapati Allah menjaga Nabi Muhammad. Maknanya Allah akan jagalah orang ikut Nabi Muhammad. Lepas tu baca ayat 96, Allah kata jaga dari siapa? Jaga daripada orang yang menyengutukan Allah. Maka mereka akan tahu nanti akibat dia. Maknanya Allah bagi tahu mereka yang menyengutukan Allah, Allah tak akan jaga dia orang. Dia tak akan selamat. Selesai kat situ. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau kita baca tafsir, kalau nanti kalau waktu kita belajar tafsir, kita akan ulaslah siapa antara manusia-manusia yang membeseda-sedakan Nabi SAW. Kalau kita baca tafsir, kita akan tahu nama-nama dia siapa yang waktu mula-mula Nabi sampaikan dakwah terang, ada orang-orang dia. Siapa orang dia? Tuan-tuan tulislah kalau nak cari maklumat tu. Ni ada antara orang-orang dia. Ini saya tunjuk ni, ini kalau kaedah kita belajar tafsir ayat. Tapi kalau kita baca tafsir ayat kan, kalau dalam kelas tu, dalam pembelajaran tu, kalau kita tak didedahkan tentang connection ayat dengan ayat, kita akan lost. Kita akan jadi macam ni ayat lain, ni cerita pasal lain. Kita akan tahu macam tu sebenarnya. Tapi kalau kita belajar munasabah tu maksudnya kita cuba ambil 99 ayat, kita letakkan connection dia. Cerita kisah dia, pembuka ayat, penutup ayat, lepas tu style ayat itu disebutkan, keluarlah tema, nanti dia pergi dekat nama surah. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini sebab apa saya menggesa tuan-tuan belajar. Tengok, kita tak belajar 99 ayat pun. Betul tak? Walaupun dekat 1 jam lebih juga ni, tak belajar 99 ayat kan. Tapi kita dapat, seolahnya kita menghafal 99 ayat surah Hijr ni, dengan kita dapat tahu daripada nama, dengan dia punya tema dia. Okey, jelas tuan-tuan puan dekat sini. Jadi itulah sebenarnya maklumat yang saya nak kongsikan pada surah Al-Hijr. Rupa-rupanya nama kawasan berbatu ni keras. Oh, selamat duduk pada tempat batu. Oh, angin kuat datang mungkin selamat duduk dalam batu, dalam gunung-gunung. Rupa-rupanya tak selamat juga duduk dalam kawasan yang berbatu, yang rumahnya dalam berbatu. Sebab apa tak selamat? Sebab Allah tak jaga mereka ni. Kenapa Allah tak jaga mereka? Kerana mereka telah mendustakan para rasul yang telah Allah utuskan kepada mereka. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok bijaknya Allah dakwah ni kan, surah Hijr kan nampak macam keras kan? Keras, dia punya tema dia keras sebenarnya. Tapi sekejap lagi ataupun kita belajar surah lepas ni, surah apa tahu? Kita belajar surah pasal lebah pula. Kita belajar surah pasal nikmat. Nanti kita belajar surah pasal nikmat An-Nahli, tapi tak sempatlah malam ni. Cuma saya boleh sebut sikit je nanti kejap lagi. Surah An-Nahli kan. Waktu kita belajar An-Nahli pula, surah nombor 16, Allah bawa bentuk lembut pula. Lembutnya cara Allah dakwah. Sebab apa? Sebab surah An-Nahli kita pasal nikmat. Tengok nanti kita akan belajar. Tengok cara Allah Ta'ala susun surah Al-Quran kan. Sampai pada surah Al-Hijr pula. Surah Hijr macam, kerasnya tema dia. Nampak tegas tema dia. Masuk surah An-Nahli pula. Allah Ta'ala ajak dakwahlah, tauhidlah Allah, esakanlah Allah. Tapi cara Allah nak suruh mereka tauhidkan Allah ni, menggunakan pendekatan apa? Ingatlah balik nikmat. Allah sebut nikmat. Nampak lembut kan? Tapi baca surah Al-Hijr tadi, dia kata, korang semua kalau tidak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul, korang tak akan selamat walaupun duduk kawasan berbatu. Bijak tak penyusunan surah di dalam Quran? Kita kena belajar. Quran ini adalah untuk didik umat. Quran ini diturunkan adalah untuk ubah manusia. Tapi cara nak ubah manusia ni, ada masa guna cara mengancam. Ada masa guna dalam cara psikologi. Kerja macam mana? Lembut sikit dalam bentuk apa? Ungkit balik nikmat kau dapat tu dari siapa, nikmat kau dapat tu siapa, nikmat kau dapat siapa, maka Allah tunjulkan dengan lebah. Nanti kita bongkarkan pula. Kenapa pula dengan lebah, dengan binatang lebah ni? Tadi dengan nama lokasi. Kalau sebelum ni kita belajar tentang watak manusia Ibrahim. Lepas tu belajar tentang lokasi pula. Lepas tu belajar tentang seekor binatang pula namanya lebah. Kenapa dengan lebah tu? Yang ini kita akan bongkarkan pada surah An-Nahli lah. Tapi sebelum tu,
Okey, kita patah balik sekejap surah apa? Surah Al-Hijr tadi. Agak-agak tuan-tuan dah dapat tangkap dah. Tuan-tuan dah sedar pula. Macam kira kan kita belajar ni rupa-rupanya kan. Lepas tu saya kata sebab tu mula-mula lepas tu kita tengok belajar nama surah, mungkin orang kata saya dah tahu dah nama surah ni. Tapi sebenarnya tak. Diulang-ulang lagi sebenarnya panjang. Okey, saya harap tuan-tuan dah sampailah maklumat objektif tentang kenapa kita belajar tentang nama surah ni. Okey, sebelum saya tertinggal, tadi saya nak kongsikan. Okey, begini. Saya nak tunjukkan tuan-tuan cara nak faham ayat lagi begini. Okey. Inilah kelemahan terjemahan Quran. Berbanding kita belajar betul-betul tadabbur. Okey, tuan-tuan tengok ya. Ayat yang saya sebut tentang angin kan. Ni saya bagi tahu tuan-tuan dia punya ni saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan ya. Betapa bijaknya Allah menggunakan kalimah yang sama, angin, tapi bentuk berbeza ada makna lain. Okey. Kalau tuan-tuan salin. Okey. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, ini selingan. Kita tak nak masuk dalam surah lagi kan. Penat dah dengan surah Hijr ni kan. Keras betul surah Al-Hijr ni kan. Okey, sebab dia kawasan berbatu kan. Okey, nanti kalau kita baca surah Nahl lembut je, nikmat. Okey, sebelum tu kita rehatkan minda kita sekejap dengan saya nak selitkan tentang begini. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan pernah tak melalui sesi pembelajaran tengok singular dan plural? Pernah tak belajar ilmu singular dan plural pada ayat-ayat Quran? Itu satu lagi maklumat kita boleh belajar. Kalau kita tengok penggunaan singular dengan plural, penggunaan kalimah yang bilangan mufrad, bilangan satu, dan kadang-kadang Allah guna bilangan bentuk jamak, bilangan banyak, perkataan yang sama, tapi sebenarnya dia tak sama. Dia membawa makna berbeza. Contoh begini. Kalau dalam Quran, tuan-tuan jumpa perkataan angin, tak jumpalah angin tu. Allah guna ar-rih. Okey. Dalam Quran, kalau jumpa Allah guna angin berbentuk mufrad, berbentuk singular. Singular dia apa? Ar-rihu. Ar-rihu. Angin. Tuan-tuan akan dapati ayat itu mesti angin tu bawa azab. Saya akan tunjuk data bukti. Tetapi, kalau tuan-tuan jumpa di dalam Al-Quran, Allah menggunakan angin dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, angin tu Allah datangkan, dia akan bawa rahmat. Macam mana nak beza angin bawa azab dengan angin bawa rahmat? Cuba tengok angin yang digunakan tu singular ke plural. Okey. Kalau nak tahu angin dalam bentuk plural, bilangan banyak bagi angin, dalam bahasa Quran Allah guna ar-riyah. Dia ada alif lepas ya tu. Ar-riyah. Angin-angin. Cuma kita tak perasanlah angin plural ke angin singular. Sebab dalam bahasa Melayu kita, mana boleh kita terjemah angin-angin. Salah dari sudut Dewan Bahasa Pustaka. Betul tak? Tetapi sayangnya kita terlepas maklumat dari sudut angin tu singular ke plural. Bilangan satu ke bilangan banyak. Kalau baca terjemahan, kita jumpa angin saja. Walaupun kalimah itu mufrad, kita jumpa angin juga. Kalau jumpa kalimah angin tu bentuknya jamak, bilangan banyak, tetap jumpa angin juga. Tapi sayanglah, kita telah terlepas maklumat. Kenapa maklumat apa terlepas? Kalau kita jumpa angin dalam bilangan satu, angin itu datang akan bawa azab, bawa bala bencana, malapetaka. Tapi kalau Allah kata dia hantar angin, ar-riyah, angin tu bawa rahmat. Bukti dia, tengoklah ayat nombor berapa tadi? 22. Ar-riyah ke ar-rih? Cuba cak ayat tu. Wa arsalna ar-riyah. Allah tak kata wa asarna ar-rih. Kenapa? Kerana angin dekat sini dia membawa rahmat apa? Hujan nak turun. Baca pada ayat ni. Okey. Dah tulis. Tuan buka Quran. Malam ni cari tentang hari itu. Okey. Cuma formula ini, okey tulis. Formula ini
dia terkeluar pada satu ayat je. Maksudnya macam ni. Kalau jumpa ayat-ayat dalam Quran, Allah gunakan angin tu dalam bentuk bilangan satu, memang angin tu dia bawa azab. Tapi kalau Allah sebut angin tu dalam bentuk bilangan banyak, jamak, angin tu bawa rahmat. Okey, formula ini dia kecuali pada satu tempat saja. Maksud dia tuan tulis. Surah Yunus tulis. Surah Yunus, surah nombor 10, ayat nombor 22. Kita dah belajar surah Yunus tu. Tapi kita tak tafsir ayat, jadi saya tak sebutlah tentang maklumat ni. Okey, surah Yunus ayat nombor 22. Okey, saya sebutkan dia punya muka surat dia. Nanti tuan-tuan tengok. Malam ni parti baik-baik. Ni cara nak faham Quran, belajar. Untuk faham Quran, tuan-tuan cari ayat nombor 22 tak? Ayat 22 muka surat ni. Tuan-tuan tengok pada muka surat nombor 211. Tengok muka surat nombor 211. 211. Tuan-tuan akan jumpa ayat nombor 22. Tuan-tuan akan jumpa Allah sebut guna satu angin, rih saja. Rih satu, angin bilangan satu. Tapi surah Yunus ayat 22, walaupun angin tu bilangannya satu, tapi dia bukan bawa azab. Sebenarnya angin baik. Dia adalah angin baik. Angin baik. Satu je ayat yang terkeluar daripada formula yang tuan-tuan tulis ni. Kenapa dia terkeluar? Dia tak terpakai. Kerana kalau tuan-tuan baca dalam surah Yunus ayat 22, Allah kata rih tayyibah, angin yang baik. Tapi Allah guna macam satu angin. Dia kita tak boleh guna surah Yunus ayat 22 tu pakai pada formula ni. Dia tak boleh pakai. Dia terkecuali. Kenapa? Kenapa pada ayat surah Yunus 22 Allah gunakan singular, iaitu angin tu bilangan satu. Tapi dia bentuk angin baik. Kenapa? Kerana ayat 22 surah Yunus cerita pasal angin yang nak gerakkan kapal. Kalau angin nak gerakkan kapal, mestilah guna angin yang satu arah. Kalau angin banyak arah, macam mana nak gerak kapal tu? Betul tak? Sekejap angin sini, sekejap angin sana kan? Itu di antara sebab dia. Kenapa surah Yunus ayat 22 dia tidak menggunakan formula kalau angin tu banyak menunjukkan baik. Kalau angin tu guna kalimah yang menunjukkan satu, angin tu bawa azab. Dikecuali pada surah Yunus ayat 22. Itu saja yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Banyak rahsia yang kita tak perasan, kita terlepas pandang daripada maklumat yang benda ni hanya melalui dengan jalan kita lah, kita belajar. Okey, selesai. Kita ada waktu lagi, sedikit waktu. Mungkin kita boleh pergi kepada Suratul Nahli. Tapi ada 5 minit lagi. Sebelum pukul berapa ni? Sebelum pukul 10.30. Okey. Ke ada soalan? Ke nak sambung surah An-Nahli? Ke belum sambung? Ada tak mana-mana nota yang tak ada maklumat tu, info dekat yang saya bentangkan ni tak ada nota, yang tak sempat nak salin, saya boleh tunjukkan. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah nama pembesar orang-orang Quraisy yang mengejek-ngejek Nabi tadi. Yang macam ayat kita baca tadi tu kan. Inilah ayat 45 tu, orang yang istihza, yang mengejek-ngejek Nabi ni, mereka di antara nama-nama yang Allah Ta'ala kata, biarkan mereka mengejek engkau, elokkan kau Muhammad. Kami akan jaga engkau Muhammad. Antaranya siapa? Di antara nama-nama yang popular lah. Ni dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi. Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Aswad bin Abdul Yaghuth, Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-Haris bin Qais, Al-Auf bin Wa'il. Ni. Mereka-mereka ni juga, kalau besok petang, tuan-tuan ikut saya belajar surah Al-Kafirun, kita dah masuk ayat 2 dah pun. Tapi besok petang kita belajar Al-Kafirun, kan, mereka yang cuba deal dengan Nabi, nak suruh Nabi sembah Allah setahun, kemudian Nabi sembah, mereka akan sembah Tuhan setahun, Nabi kena sembah Tuhan mereka setahun tu, yang buat deal macam tu, inilah antara nama-namanya, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, Al-Aswad bin Muttalib. Tapi mereka ni adalah mereka yang cuba nak mengancam Nabi, yang nak ugut Nabi. Allah kata, tak apa Muhammad, kau dakwah je. Dakwah je. Kami akan jaga engkau. Muhammad, inna kafainakal al-mustahzi'in. Mustahzi'in. Okay, wallahu ta'ala alam. Ada mana-mana soalan nak tanya?
sebelum kita tamatkan. Surah Nahli kena belajar minggu depan juga. Memang tak sempat juga pada malam ini. Tapi minggu depan Assalamualaikum saya... Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Ada soalan. Ustaz, Ya. apa ni? Dulu ada Ustaz bagi dekat saya. Saya lupa tahun berapa entah ni. Yang ada nota Ustaz bagi tema 114 surah. Which is saya rasa sangat bagus kalau Ustaz boleh bagi balik PDF tu. Dia yang ni Ustaz, dia ada yang ni. Ya, ya, ya. Dia daripada surah 100 surah nombor 1 sampai 114 surah. Saya lupa ini tahun bila. Tahun dulu yang kita pernah buat kuliah dulu tu. Okey, memang ada dulu saya dia bagi. Cuma dia ada beberapa maklumat kemas kini. Sebab tu saya tak kongsikan kerana ada maklumat yang dia tidak sama. Dia ada beberapa maklumat yang saya kemas kini setelah melalui beberapa pembacaan lagi, kan? Sebab sewaktu kita buat tu mula-mula tu, waktu saya buat mula-mula tu, saya tunjuk sekejap. Mungkin tuan nak tengok kan? Saya tunjuk pada tuan peti yang disebut tadi tu. Kejap, saya tunjukkan pada tuan-puan sekejap. Kejap. Setengah orang mungkin dia nak simpan note ni Ustaz untuk dia tahu shortcut. Shortcut apa? Shortcut macam Al-Baqarah apa, Al-Anfal apa. Okey, saya tunjukkan dia punya tema-tema dia. Tapi tema-tema ni saya belum update lagi. Saya macam ni. Saya tunjukkan sekejap tuan-tuan. Saya nampak kat depan ni. Okey, saya tunjukkan sekejap. Yang seperti yang Datin sebut tadi tu kan. Ni. Tak nampak tak tema-tema ni? Ni kan. Al-Fatihah tema dia apa. Al-Baqarah tema dia apa. Tengok tadi surah Hijr tadi. Sama tak? Surah Hijr tadi, pembelaan Allah tak ada agamanya kan. Ni nampak tak dekat sini kan? Yang ini. Tapi yang ini pun sebenarnya dia ada beberapa perubahan. Sebab sewaktu saya buat ni pembacaan saya hanya kepada beberapa kitab. Masa tu tak sampai kitab-kitab yang baru, kajian-kajian yang baru. Jadi apabila kita dapat kitab yang baru, kita baca balik semula, kita combine, ada benda lagi yang boleh ditambah baik. Jadi itu sebab tu kita tidak edarkan kepada tuan-puan. Tapi kalau nak dapat ni, tuan boleh ambil lah maklumat ni. Cuma nanti akan ada beberapa perubahan dia. Itulah maklumat yang pendatin sebut tadi tu. Nampak tadi tak? Nampak kan? Nampak. Okey. Ada pertanyaan lain? Soalan lain? Ada. Boleh ikut ke? Siapa nak tanya soalan silakan. Ada soalan? Okey, yang tanya tentang nak tengok rakaman tu, tuan-tuan kena tengok di FB lah. Ada pada rakaman FB Nur Islam Academy kan? Ya Ustaz, kita buat live sekarang. Alright, Alhamdulillah. Okey. Kalau tiada, ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nak tanya. Saya biasa dapat WhatsApp yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim mempunyai isteri-isteri lain selain daripada Siti Hajar dan Siti Sarah. Dan mempunyai anak daripada isteri itu. Tapi tak ingat apa nama isteri itu. Dan isteri daripada yang lagi satu ni lah keturunan yang membawa kepada orang Melayu. Ya, itu soalan saya Ustaz. Allahu Akbar. Itulah. Okey. Setakat ini wallahu taala alam, kita hanya jumpa disebut dalam Quran dan hadis hanya dua saja isteri dia, iaitu Sarah dengan Hajar. Hajar, kalau kita tengok nota lepas kan. Kalau kita tengok nota lepas je, saya buka ke surah Ibrahim. Okey. Sebenarnya ni kalau tengok dan saya tunjuk minggu lepas kan. Okey, dia dalam tiga begini.
berdasarkan dapatan dia begini. Kita tidak boleh untuk mengatakan sesuatu, maksudnya kita tak boleh nak mengatakan tentang Ibrahim ni isteri dia berapa, melainkan kita kena ada fakta. Sumber maklumat yang paling utama untuk kita pegang satu fakta adalah Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, kita tak jumpa pun isteri dia yang ketiga. Yang kita tahu isteri dia yang pertama sekali adalah Sarah. Sarah isteri yang pertama. Isteri tua dia. Lepas tu waktu dia pergi Mesir, raja tu yang bagi kepada Sarah itu seorang hamba namanya adalah Hajar. Jadi Hajar tu sendiri telah dihadiahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Akhirnya lahirlah daripada Hajar itu Ismail. Lepas tu dah tak lama kemudian barulah Sarah melahirkan anak namanya Ishak. Semua dalam Quran. Nama Ismail, nama Ishak ada dalam Quran. Kita tak jumpa nama lain. Maknanya kalau zuriat Melayu tu ada daripada anak dia lain kan. Di mana maklumat tu? Tak ada pun disebut nama macam Ishak. Dia kalau kita belajar sejarah, daripada Ishak keluarnya keturunan Bani Israel. Daripada Ishak keluarnya Yaqub dapat Nabi Yusuf berkembang Bani Israel tu. Kalau Nabi Ismail keluarnya Nabi-Nabi Arab. Nabi Muhammad SAW pun daripada keturunan Ismail. Tapi keturunan satu lagi mana dia? Maknanya kita apabila tiada maklumat dalam Quran, tiada maklumat dalam hadis Nabi SAW, kita tidak boleh berpegang dengan maklumat itu. Siapa pun yang cakap, famous mana pun penceramah tu, penyampai tu, kita tidak boleh berpegang dengan maklumat yang tidak berdasarkan fakta. Sebab banyak sangat Israeliat. Sebab tu banyak sangat. Hati-hati. Kalau belajar kisah-kisah Nabi, hati-hati. Kalau pembimbing tu dia tak bagi ke kita dalam Quran, hadis mana-mana, mesti riwayat tu Israeliat. Itu je kita kena hati-hati. Kita pegang dua je. Kita kena pegang dua. Dia kalau tak ada ayat Quran, kalau tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mana dapat fakta tu? Tentu fakta itu daripada Israeliat. Israeliat dia maknanya berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang ahli kitab yang telah memasuki Islam. Mereka yang menyampaikan berita tu. Tapi jawapan dia setakat ni tak ada lagi maklumat tu. Yang kata dia ada anak yang ketiga. Sebab apa? Sebab data kita, fakta kita, sumber sekunder kita, sumber primer sekunder kita adalah Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau masuk Israeliat dia, habis. Masuk je riwayat Israeliat, kita tak boleh kata ia benar, kita juga tak boleh kata ia tidak benar. Ada beberapa riwayat yang kita kena, dia panggil apa, no comment lah, dia macam tawakuf. Kita tak boleh pegang secara muktamad sebab kitab dulu kan telah banyak diubah, dia tidak dijaga oleh Allah. Jadi kita tak tahu maklumat benar ataupun tidak benar. Jadi wallahu ta'ala tumpuan, saya tidak ada ilmu nak jawab isteri yang ketiga. Kalau ada, mungkin kalau puan dapat maklumat tersebut, nanti tolong kongsikan ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin saya tak pernah jumpa, mungkin juga. Ya, tidak semua kita tidak pernah jumpa, mestinya dia tidak ada. Tidak macam tu ya. Yang ini kita berkongsi lah maklumat. Kalau ada nanti tolong kongsi ya, bagi tahu insya-Allah. Kita sama-sama dapat manfaat. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada, okeylah kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Minggu depan kelas yang terakhir sebelum Ramadan. Betul ya, Datin Nurlin? Ya, minta Ustaz announce kita punya aktiviti untuk Ramadan nanti. Jadual kuliah. Ya, Ramadan nanti kita akan tukar kepada hari Sabtu, tetapi kita buat petang. Jam 3 kan? Ya Ustaz, jam 3. Kita mula jam 3 hari Sabtu. Jam 3. Kita tak, maknanya hari Rabu, minggu depan kita jumpa sekali lagi, belum bulan puasa lagi, kita buat malam. Tapi Rabu yang kali yang kedua tu,
Yang 2 minggu berikutnya kita dah tukar pada Sabtu petang. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan. Kalau ikut dalam syllabus ataupun dalam susunan tajuk ni, kalau ikut cara penerangan sebagainya, minggu depan kita akan belajar surah An-Ni'am, surah An-Nahlu, surah Lebah. Kita akan cover juzuk nombor 14. Kita akan habis juzuk 14, lepas tu bulan puasa tu mungkin kita masuk surah Al-Isra'. Mungkin sempat sedikit surah Al-Isra' kot. Minggu depan tu. Nanti saya bagi nota untuk surah Al-Isra'. Ya, insyaAllah. Jadi baca dulu tentang surah An-Nahlu. Terima kasih banyak-banyak semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih host. Terima kasih semua.